Okey, Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton, khususnya rakan-rakan, sahabat-sahabat trader di luar sana yang sentiasa memberikan sokongan anda kepada CTC.fm, dan setiap segmen ada pengikut-pengikutnya tersendiri. Okey, saya doakan semoga anda di luar sana semoga sihat walafiat jasmani, rohani, fizikal dan juga minda untuk sama-sama kita dapat berkongsi daripada perkongsian daripada cikgu akan dapat kepada kita dan kita kongsi kepada rakan-rakan yang lain juga. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita bermula, seperti biasa, jangan lupa singgah ke channel YouTube kami CTC FM. Subscribe, kalau nak yang terbaru boleh tekan lonceng notification untuk anda mendapat video-video yang terbaru, khususnya segmen-segmen yang sangat-sangat berguna. Hari Isnin kita ada Cikgu Nonem, ada Doktor. Hari Selasa kita ada Cikgu Asran Hashim. Hari Rabu kita ada Fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC. Dan kita bersama dengan Abah pada hari Khamis dalam Saham Global. So, cukup lengkap. Just pergi saja. Boboy dah susun dengan sungguh-sungguh cantik. Dan anda pilihlah anda nak episod yang keberapa. COVID-19 1838 tak silap saya lah, lebih something macam tu. Dan teruskan usaha anda. Mana yang bekerja, kalau boleh di tempat kerja juga anda tolong jaga jarak. Walaupun ada kilang yang terpaksa duduk berdekatan, tapi sekurang-kurangnya pakai mask ke, habis kerja sanitizer ke, tak kisahlah. Yang penting anda jaga SOP. Dan sekarang ini yang penyumbang terbanyak adalah tempat-tempat kerja. Jadi saya doakan semoga kita dapat sekurang-kurangnya kita nakkan dia punya bilangan tu berkurangan kalau boleh. Jadi macam mula-mula dulu 3, 4, tapi itulah kadang-kadang agak mustahil, tapi insya-Allah tak ada yang mustahil dalam dunia ni. Baik, seperti biasa, segmen ini memberikan ruang dan peluang untuk anda bertanyakan apa saja tentang Elliott Wave. So, anda letakkan, tuliskan soalan anda cantik-cantik supaya mudah rakan yang menonton yang lain juga memahami soalan anda, dan cikgu juga dapat memberikan penjelasan tentang apa yang anda inginkan. Okey? Baik, satu lagi sebelum saya terlupa, share setiap segmen yang kami adakan di ctc.fm supaya kawan-kawan kita yang lain yang tak tahu, yang belum tahu, yang meminati Elliott Wave tidak ketinggalan untuk bersama dengan segmen Tanya Dr. Forex, khususnya kepada teknikal Elliott Wave daripada Cikgu Nonem ataupun Cikgu Nazrul Ishak. Dan anda juga bolehlah memberikan sumbangan anda dengan memberikan star. Okey? Kongsi, share, sumbangkan star anda untuk CTC.fm. Sama-sama kita membantu dan terus akan memberikan yang terbaik untuk anda semua. Okey, untuk malam ini episod yang ke-56 Tanya Dr. Forex bersama dengan Cikgu Nonem, 1 Mac 2021. So, ini bulan baru, kita dah masuk suku cikgu Ya, suku tahun kan? Suku tahun. Baik, nanti saya tanya soalan dengan itu juga. So, sebelum tu alhamdulillah, terima kasih. Jangan lupa star anda, sumbangkanlah star anda untuk kami di ctc.fm dan di setiap segmen-segmen yang kami lakukan ini. Baik, sebelum tu cikgu, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang berada di luar sana, boleh? Silakan. Baik. Okey, kita ada Syahrizal Muhammad Syarif. Assalamualaikum Doktor dan juga Pak Su. Waalaikumsalam. Salam. Kemudian kita ada Zafrin Adaha. Line clear bos. Alhamdulillah. Dan satu lagi saya nak pesan, sekiranya ada masalah audio dan juga visual, so anda tak perlu nak malu-malu, just letak saja di ruang komen. InsyaAllah kalau ada masalah apa-apa, Boboy akan settlekan segala masalah. Baik, kita ada Muhammad Sufian Muhammad Noor. Salam Pak Su dan juga Dr. Forex. Waalaikumsalam. Kesatria Faris, ni memang sentiasa ni. Jangan lupa share. Dan kita ada Jody Hiker Dialova hantar 45
bintang. Dahsyat ni. Cikgu terima kasih. Saya love satu lah untuk dia. Zulkifli Muhammad. Assalamualaikum Doktorku. Dan juga Pak Su daripada Zulkifli Muhammad. Okay, thank you Jody, apa ni? Nak sebut macam mana ni boy? Jodihikal. Ke apa ke? Macam tu lah lebih kurang lah. Dialova pengirim bintang kita. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk share segmen yang baik ini. Kemudian Izzat Yusof. Assalamualaikum Doktor dan juga DJ Pak Su. Waalaikumsalam. Dan Assalamualaikum Pak Su and Doktor. Tak sabar nak tengok analisis Doktor malam ni. Okay, thank you Jodika kerana telah memberikan sumbangan bintang kepada CTC untuk segmen ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan yang belum, silalah berikan sumbangan anda, sumbangan bintang anda. Jodika dah 45 dia bagi tadi. Alhamdulillah. Baik, boleh. Ini peminat setia doktor ni, Jodika ni. Jodika Dialova. Gurul HM. Salam Pak Su dan Dr. Farek daripada Brunei Darussalam. Waalaikumsalam orang Brunei yang baru saja menyambut hari kebangsaan dia. Okey, Mahathir, salam doktor dan juga DJ. Waalaikumsalam. Dan kita hantar bintang 188 bintang. Wow. Thank you, terima kasih diucapkan kepada Muhammad Muzamil, bos kita. Terima kasih banyak-banyak. Banyak ni. Dan juga kita ada Feroz Osman. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada Tony Monero. Ini pun saya perasan sentiasa ada. Dan kemudian kita ada Milmel 45 bintang. Thank you. Ya Allah. Hai. Okay, thank you. Fakrul Hisham Isai. Salam doktor dan juga salam DJ Pak Su. Waalaikumsalam. Kemudian kita ada Hairi Hakimi. Assalamualaikum cikgu. Dengan DJ, semoga sihat selalu, insya-Allah. Begitu juga dengan anda. Muzamil telah menghantar 188, Jodika Dialova 45, Mel pun hantar 45 bintang. Baik, tanpa membuang masa. Sorry cikgu, saya ambil masa lebih sikit. 8 minit dah cikgu. Saya curi masa cikgu. Tak apa. Tapi tak apa, kita tak ada video start kan. Kita terus mula je. Betul? No problem. Okey, jangan lupa teruskan share, like dan sumbangkan bintang anda untuk segmen yang menarik ini. Okey, baik cikgu, sihat cikgu? Okey, sihat alhamdulillah. Pak Su, macam mana Pak Su dengan Boboy kat sana? Okey. Saya dengan Boboy. Roblox ada lagi? Tak ada dah. Roblox cuma dia merentas negeri saja, tak boleh. Cakap Selangor ni pergilah, nak pergi mana pun. Wow, terima kasih Ahmad Izzuddin Taufik, 50 bintang. Thank you. Baik cikgu, di permulaan ni cikgu nak buka dengan apa untuk episod yang ke-56 kita ni? 56 sudah lama Dah lama. Kalau minggu lepas saya ingat cikgu tekankan tentang mentality. Dan untuk minggu ini. Okey. Minggu ini sebelum tu assalamualaikum Pak Su dan juga Boboy di sana Apa khabar dan juga kepada pendengar-pendengar setia CTC.fm. Dan minggu ini kalau you all semua perasan kita ada star button. Okey, star button. Saya tak berapa arif sangat star button ni, tapi mengikut apa yang saya faham, you all boleh donate ataupun send star kepada kita punya live setiap minggu. Saya pun baru tahu. Send seberapa banyak yang boleh. Kan? Seberapa banyak yang boleh dah banyak dah. Alhamdulillah ramai. Dia orang ni pemurah semuanya ni. Amirul Muhammad, okey. Akmal Saleh, Ahmad Izzuddin Taufik. Wow, 99 bintang, 50 bintang. Alhamdulillah. Jangan lupa share sekali lah. Dan betul. Jangan lupa share sekali. Share sekali. Sekarang ni saya nampak ada 5 sharer. So at least banyakkan lagi share. Okey. Banyakkan lagi share guys, bagi ramai kawan-kawan kita dapat ilmu yang premium ni. Ya, betul. Okey, tanpa berlengah lagi, so last week kita bercakap, kita belajar tentang apa Pak Su? Kita buka dengan mentality. Sebab technical saja pun tak, mentality koyak tak boleh.
Saya suka tu bab macam tu sebab bila cikgu start dengan technical, lepas tu bila di pertengahan cikgu letakkan mentality tu, jaga kita punya mental supaya cara kiraan kita tepat tu. Dan itu yang saya nak, dia punya kesinambungan tu. Selain mentality, technical, mentality. Yakin? Okey, mentality dengan technical. Memang kalau tanya saya tak dapat dipisahkan lah. So technical tu tentang macam mana kita analisis market sebelum kita membuat decision sama ada kita buy atau sell berdasarkan kita punya teknik. Okey, so kalau kita base kepada yield wave pun dia sama. Perkara yang sama di mana apa yang yang penting kita kena ingatkan adalah yield wave ni first kali kita kena selalu update kita punya chart. Itu yang penting. So maksud kita selalu update tu, dia umpama kalau kita start belajar yield wave ni Pak Su. Okey. Lepas tu hari Isnin baru kita buat chart. Lepas tu 2 minggu lagi baru update. So sekiranya kita buat macam tu, dia akan memperlambatkan proses pemahaman kita dalam untuk belajar yield wave ni. So saya punya nasihat kalau tip, kita silakan. nak betul-betul at least faham tentang market structure ni, okey, at least 1 minggu tu mesti kena ada 3-4 kali update. Okey. Memang dulu kalau nak cerita tentang saya dulu pun saya pernah bekerja. Okey. So tapi update ni tak lama Pak Su. Kan kita update sekali imbas tengok, sebab dia lambat laun bila kita jadikan update counting ni sebagai satu habit, sebagai rutin kita. So sebenarnya tak jadi masalah. Tak jadi masalah dari segi macam mana kita nak improve kita punya pemahaman tentang yield wave ni. Mula memang ambil masa, silap ni kan, dah silap counting. So macam mana kita nak keep on track berdasarkan counting kita yang salah tu. So that's why update ni first kali kena faham, kita kena refer, katakan kiraan kita salah, kita kena refer kepada counting kawan-kawan, counting yang ada di dalam internet. So kita belajar kenapa dia counting macam ni, kenapa counting saya macam ni. So bila kita selalu buat proses apa yang saya sebut ni, so insya-Allah akan ada perubahan di dalam pemahaman dan mata kita pun akan lebih pick up untuk melihat setiap cycle yang berlaku setiap minggu. Okey. Cun. Okey cikgu, sebelum tu cikgu, kenapa cikgu sangat memilih yield wave ni daripada masa awal dulu? Sebab terpaksa ataupun cikgu memang rasa macam mana? Okey. Saya dulu sebenarnya mencari sesuatu method ataupun teknik yang membolehkan saya hold lama. Swing. Baik. Kan, swing. At least 300 pip ke atas. So at the end saya jumpa yield wave ni lah Pak Su, tahun 2007. Lama tu. 2007 sekarang ni 2021. Okey, jadi tak rugi anda luangkan masa bersama dengan Cikgu Nonem. Okey, sekali lagi saya ingatkan anda, kalau ada apa-apa persoalan yang anda kurang faham, so anda letakkan di ruangan komen supaya cikgu akan pilih soalan mana yang menarik boleh dikongsikan. Bukan anda seorang je yang dapat manfaat. Yang menonton sekarang ni yang dekat 100 orang ni pun dapat manfaatnya. Okey, share bintang. Okey. So, cikgu, mari kita mulakan. Sekarang ni dah ambil masa 15 minit. Mukadimah 15 minit saja. So sementara tu kalau kita punya pendengar-pendengar setia ada soalan, ada yang tak faham, so boleh ajukan terus ketika live tengah berlangsung. Okey, saya akan pilih soalan-soalan yang kita boleh jawab atau saya selesaikan ataupun saya bagi input untuk you all improvekan lagi cara-cara you all nak belajar yield wave. Okey. So sementara kita menunggu soalan-soalan ni, Pak Su, kita pergi kepada analisis lah. Baik. Analisis yang nak mulakan dengan buat. Kita mulakan dengan pair apa? Indeks ke pair? Kita mulakan dengan analisis
Instrumen apa Pak Su? Saya tanya Pak Su sekarang ni. Pak Su yang jawab. Saya nak tengok indeks. Index. Indeks gold. USD. Ke Sebab dollar index. Okey. dollar indeks lah. Sebab cikgu ada buat kiraan hari apa tu lagi? Minggu 2 minggu lepas. Jadi saya nak tengok dia punya keputusan. Ini update terbaru saya. Okey. Sebelum ni kan kita dah nampak analisis ABC warna kuning ni berjaya diikuti. Kan Betul? memang perfect dia naik sampai zone yang saya tanda dia turun. Okey. So sekarang ni bila dia dah apa yang saya nampak bila dia dah break ada satu candle dekat sini. Okey, kita consider as cycle ke bawah ni dah habis. So akan ada ABC ke atas pula. ABC ke atas sebelum dia sambung turun Pak Su. Sebelum dia sambung turun balik. Sebelum dia sambung turun balik. Sebab ini di daily punya kiraan. So daily punya kiraan kalau kita tengok sini dia naik ke atas ni tak ada masalah. Tak ada masalah untuk dia buat correction untuk wave 4. So kalau yang kita nampak kiraan first kali kena faham guys. Dalam elite wave ni kita tak boleh assume dia nak buat complex correction. Complex tu maksud ABCX ataupun WXY semua. Kita tak boleh terus assume macam tu. Sebab dia belum berlaku. Kita assume ABC dahulu. Sebab kalau selalu yang kita nampak tengok contoh kalau di wave 4 ni, contoh macam ni kan, dia akan buat ABC 3 wave saja ABC. So sekiranya macam mana kita nak kena pasti dia nak buat macam ni, contohnya kita boleh panggil double correction lah. Dia mesti ada apa kita cakap petanda-petanda dia. Ini contoh salah satu petanda dia macam ni. So dia dah break significant high sebelum ni. Okay, so ini possibility dia akan naik membuat wave A, and then dia turun wave B, and then dia akan buat a new high untuk kita assume ini adalah ending wave 4 yang terakhir. So dekat sini adalah gabungan double correction ABCX ABC, ataupun kita boleh labelkan sebagai WXY punya kiraan. So still counting yang saya buat sebelum ni tak salah. Betul ni, ABC ni betul. Sebab lepas dia masuk kotak ni dia turun. Tapi market macam nak buat double correction balik. Double correction di mana ada lagi ABC correction. Ini kesemua keseluruhan daripada ni, ini kemungkinan akan membentuk correction mode. Baik. Okey. So maksudnya dekat sini kita kena monitor wave yang terkini yang akan dibuat mungkin dalam minggu ini di dollar index ABC. Okey. So kalau kita tengok pembentukan macam ni akan menyebabkan efek kepada semua pair yang base USD lah. EU, GU, AU semua akan bagi impact. Okey, tapi tak bermaksud, kalau tanya saya, in long run memang gold masih dalam mode correction lagi. Masih dalam mode correction lagi. So no issues, cuma kita kena plan, kita kena tengok dalam within this week atau next week apa yang gold dollar index akan buat. Okay, even dia break sebelum ni pun itu tak ada masalah Pak Su. Baik. Okay, so kalau kita tengok daripada low ni sehingga ke sekarang ni, daripada sini hingga ke sini, okay, dia mengambil masa 50 hari. 50 hari Pak Su. Sebulan lebih tu. Kan, menghampiri 2 bulan. Dah dekat-dekat sangat tu. Menghampiri 2 bulan. So ini pun saya assume at least sama dengan ataupun berdekatan dengan 50 hari. So dalam macam kalau Pak Su ingat dulu saya pernah cakap
macam EU kan, dia akan berada dalam mode tintong, turun naik kan. Sama juga EU bermaksud USD akan sekejap kuat, sekejap lemah, sekejap kuat, sekejap lemah kan. Sama juga akan dalam masa 50 hari ni macam ni lah. At least 40 hari ke atas lah Pak Su. Sebab sebelum ni, history sebelum ni menyatakan sebelum untuk dia complete satu ABC X, ini satu lagi ABC ni, total ni 50 hari. Paling cepat pun mungkin dalam 20 hingga 25 hari Pak Su. So bias untuk gold, bukan gold, bias untuk index sekarang ni, okay, kalau saya zoom lagi, sekejap saya buang. Okay, kita boleh refer guna Fibonacci retracement juga. So kita tengok untuk next cycle dia, kita tengok wave B ni dia boleh hold tak at least di atas 0.618 9023 ni. So kalau dekat sini menunjukkan akan ada rejection, okay, so C lah target kita. Target C naik ke atas. So maksudnya USD akan kembali strong. Untuk mungkin kalau 50 hari tadi, mungkin dalam 1 bulan lebih. So dia punya mode dah masih dalam tintong. So maksudnya turun naik lah dalam bentuk sideway. Baik. Okey, dah tengok indeks baru puas hati. Sebab okey cikgu, kita dah sekejap. Dah ada 2 soalan ni kat sini. Okey, saya nampak soalan pertama tu, untuk leading diagonal dia akan buat extension di wave 1 atau wave 3. So kita bercakap tentang, saya cuba lukiskan di sini Baik. Kita bercakap tentang leading diagonal. Leading diagonal ni, ini bentuk dia. Okay, so ini berbentuk diagonal. So bila leading, maksudnya dia akan berada di permulaan wave 1. Okay, wave 1 atau wave A. Wave 1 atau wave A. Nama pun leading, bukan ending. Leading ni di permulaan. Kalau ending di pengakhiran, di hujung wave, itu maksud ending diagonal. So kalau leading diagonal, kita labelkan ini sebagai 1. Okay, so ini adalah 1, 2, ini 3, 4, 5, lebih kurang macam ni. Okay, so ini adalah 1 ni. Setelah dia nampak leading 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah 1. So wave 3 bukan leading diagonal. Wave 3 berada di dalam. Kan? Dia leading wave 1 ataupun ini adalah A. B. Okey. Leading tu hanya boleh berada di wave 1 atau wave A. Itu menunjukkan leading, permulaan lead. Dia permulaan wave. Kalau ending diagonal, okey, barulah dia boleh berada di penghujung wave, iaitu di wave 5 dan juga wave C. Okey. So kena faham tu. Aiman Adnan Baik. So dia berada di wave 1 atau di permulaan wave A, bukan di wave 3. Cantik. Okey, saya nampak lagi soalan. Salam dok, kalau guna Elliott wave dalam 10 entry, berapa percentage win dok boleh berikan? Okey, senang cerita macam ni. Dalam Elliott wave ni dia ada banyak level. Cik Amirul Muhammad, maksudnya level kalau newbies
Kalau 10 kali trade mungkin dia punya percentage tu akan kurang. Kan? Daripada 10 kali tu mungkin 2, mungkin 3, and then dari lama-lama kelamaan dia punya winning percentage tu akan naik berdasarkan pemahaman dan juga kefahaman yang dia nampak apabila menggunakan Elliott Wave. So soalan ni bersifat subjektif. Subjektif dari sudut pemahaman seseorang individu. Okey, sebab bila kita menggunakan Elliott Wave sahaja tanpa kita mempunyai trading plan yang betul, ataupun dengan erti kata lain, kita punya sistem yang base kepada Elliott Wave punya entry, kita tak tahu, itu pun boleh menyebabkan daripada 10 entry itu boleh jadi separuh sahaja. Apatah lagi kalau education yang jenis full margin je Pak Su. Yang jenis full, full margin. Analisis dia betul, analisis dia bagus semua, tapi dia punya mentality, dia punya trading plan nampak setup je terus full margin. So itu pun boleh menyebabkan dia win 9 kali, satu win, satu loss tu terus habis semua pun ada. Okey, kalau tanya saya pula, tanya saya 10 entry berapa percentage win dok boleh berikan, saya nak sebut, saya segan Pak Su. Kenapa? Okey, kena sebut lah biar boleh dia katakan 7 hingga 8 kali daripada 10 entry kita boleh dapat win percentage. Okey, kena faham electrician ni kita bukan mencari perfection. Okey, kita tak mencari perfection, tapi kita mencari profitable. Bermaksud setiap entry kita tu adalah satu risiko, sama ada rugi atau win dah. Tapi bila kita faham kita tak perfect, kita hanya mencari profitable di end of the month. So kita faham buat apa saya nak, buat apa, contoh macam saya kan, buat apa saya nak full margin. Kita tak perfect, tahu silat gaya full margin seluruh amount, ketika itulah market tidak menyelbahi kita. So bahaya kan. So at the end kena faham Elliott Wave ni sebenarnya dia mudah Pak Su ke susah? Mudah. Bagi cikgu daripada 2007 sampai ke 2021 ni dah 14 tahun, boleh lah cakap mudah. Saya start belajar Elliott Wave ni awal 20-an. Wow. So mana-mana yang kat luar sana awal 20-an saya galakkan guys. Saya galakkan. Awal 30-an, kalau you all umur 31 sehingga 39 boleh. Tak ada masalah. Umur 40 bukan tak boleh. Bukan tak boleh guys. Agak memerlukan lambat. sedikit usaha. Kesabaran. Memerlukan sedikit usaha. Kena faham tu. Kalau sesiapa yang jumpa saya cakap tak payahlah bang belajar Elliott Wave. Kalau dia umur 40 lebih lah. Sebab dia memerlukan sedikit usaha. Baik. Okey, Amirul Muhammad, dia lebih subjektif lah. Tadi cikgu dah bagi pendapat cikgu. So, okey, sebelum kita teruskan, jangan lupa teruskan share anda dan terima kasih atas sumbangan star. Semoga anda semua dimurahkan rezeki. Okey, yang baru masuk, ringan-ringankan tangan. Sumbangkanlah star untuk kami dan jangan lupa kongsi. Samsul, terima kasih Samsul. Okey guys, alang-alang tu kita sulam balik dengan analisis yang berikutnya. Saya pilih pair GJ kali ni. Wah, cikgu dah nampak GJ banyak Okey, saya pilih pair GJ. Cantik. Wah, untung lah. Okey, so kalau mari kita lihat. Kita tengok sekali imbas ni, mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak berapa nak faham. Tak apa, saya akan explain kan. Bagus, Cun. Okey, so sekali imbas kita tengok kat sini. Apa yang saya tulis kat sini, ini adalah 5 ni ataupun Y ataupun C ni. Ini maksudnya kat sini, ini dah sampai dia punya penghujung rancangan. Maksudnya possibility buat masa ni untuk cycle yang terkini mungkin dalam minggu ini ataupun minggu depan. Okey, GJ target untuk GJ adalah diturun ke bawah ni. So kalau you tengok hari Jumaat lepas saya ada buat webinar biasa-biasa je. Ini target untuk
zone entry. So kalau tengok alert wave pun dia boleh guna pakai dengan support resistant. Nampak tak ni kan? Garisan ni saya tanda kan hari Jumaat lepas. Tengok dia kena je dia turun. Tapi dalam masa yang sama kita add on kan alert wave punya kiraan. So membolehkan kita confident untuk hold, ataupun kalau dia naik semula kita boleh hold lagi. Okey, sebagai contoh saya terangkan dekat sini, ini possibility yang turun jauh ke dalam deep ni, ini adalah wave A. So yang naik ni ini mungkin wave B, dan jangkaan akan ada satu lagi wave one leg down ke bawah untuk C. Wave C. Untuk wave C, guys. So jangan suka hati dulu. Maksudnya jangan suka hati di mana? Jangan gembira dulu. Ya, jangan confident dulu. Memang saya ada tengah sell dekat sini. Saya ada sell. Okay, saya ada sell. Jangan confident sebab apa? Kenaikan ni, dia alert wave ni dia adalah subjektif. So macam saya sebut, bila subjektif, kita kena kreatif. Kalau dia turun, ikut analisis kita bagus. Kalau dia naik melawan analisis kita, adakah kita patut cut loss ataupun kita biar kita hold mengharapkan dia akan kembali resume turun ke bawah. Tu kita kena faham. So nak faham tu kita kena ada satu lagi kiraan yang sekiranya dia melawan kita punya posisi, kita tahu apa yang perlu dibuat. Faham tak Pasu? Apa yang perlu dibuat? Sekiranya sekiranya kan, kiraan kita salah kan, lah. Okey. Dia naik. Adakah kita nak hold ataupun kita nak cut loss? Sekarang ni 1, 2, 3 dia naik. Betul tak? Nampak tak? Adakah kita nak hold ataupun kita patut cut loss? Cut loss lah. Sebab tu pasang stop loss yang siap. Okey. Dia ada, yelah, alert wave ni subjektif. So macam Pak Su cakap, cut loss. Betul tak? Okey. Kalau entry kita, that's why kalau entry kita dekat bawah ni naik ke atas ni dah melebihi 100 pip lebih. Kan? So that's why kalau contoh sekarang ni tiba-tiba doktor cakap ni nak turun, terus saya jangan. Jangan kan? Relax tu. Jangan. Okey. Jangan terus sell. Okey? Sebab apa? Sebab tu kita ada, saya list kan, ini tempat possibility yang kita boleh entry sell, di mana sekiranya kalau dia terajak sampai ke sini contoh tak adalah kita menanggung kepiritan. Kita masuk ke bawah ni tambah lagi 40 pip. Atas ni kita masuk lagi. So dia punya amount tu makin meningkat. Amount kerugian, betul tak Pasu? So betul, that's why sekiranya kalau naik ke atas contoh, kalau kita berada, kita contoh garisan di dalam kotak ni, ini entry kita. So naik ke atas ni kita boleh bertahan lagi. Okay. Kalau kita masuk kat bawah ni, bukan sedikit, dia akan menambahkan lagi kerugian yang kita akan alami lah. Sebab saya garanti kalau kita masuk kat bawah ni, kat atas ni akan masuk lagi. So that's why first planning kita kena ada. So maksudnya kalau kita assume dia turun, jangka kan dia naik kat kawasan sini, so kita entry kat sini je. Jangan dia dah turun kita masuk lagi. Kan? Jangan dia dah turun kita masuk lagi. Seelokkan hold sini dan kita tunggu di cycle yang kecil adakah dia mau bentuk. Kalau nampak kat sini, ini ada dua possibility, sama ada dia buat wave 1 2 1 2 and then dia boom turun ke bawah. Memang saya boleh nyatakan jauh dia boleh turun, di mana target saya memang saya dah tandakan tadi di sini. Okey, kalau itu bentuk setup 1 2 1 2. So maksudnya akan ada wave 3 4 ke bawah. So maksudnya kalau nampak sini, okey. 1 Sekejap. Kalau ini adalah setup 1 2 1 2, ini akan turun macam ni Pak Su. Okey. Tapi sekiranya
ini kiraan yang pertama lah. Tapi sekiranya ini adalah bentuk ABCX ABC, dia akan sangkut di kawasan sini sahaja. Pak Su, dia akan sangkut di kawasan sini, di mana ini adalah, kalau kita tengok, ini mungkin dia boleh membuat correction ABC sebelum dia sambung turun balik. Maksudnya tadi yang saya sebut, sekiranya dia naik, dia boleh buat macam ni. Okay, dia boleh buat macam ni sebelum dia turun balik pergi ke C kat bawah target dia tadi. So main kalau berpandu kan time frame yang besar di 4 hours, okay, memang saya jangkakan dia turun sampai sini. Tapi di time frame yang kecil, dia boleh buat macam ni dahulu. Okay, dia buat 3 wave ni dulu, ABC turun. So that's why bila dia dah turun, selagi dia tak break A bawah ni, kita stay cool dahulu, jangan masuk lagi. Baik. Inilah zone, kalau nak masuk ini zone dia tadi. So dah Bila cikgu terlepas dah bagi zone tu, DJ. Okey, dapat dia rakan-rakan yang minta DJ tadi. Okey. Kepada yang baru masuk, jangan lupa terima kasih kepada yang telah menyumbangkan star anda dan yang share, ribuan terima kasih banyak. Yang lain-lain juga yang belum lagi menyumbangkan star, ringankanlah tangan anda menekan butang bintang untuk segmen ini. Terima kasih. Kemudian Pak Su, ada satu saya nak tanya, nak beli star ni kat mana? Aboy, saya tak pernah beli. So mungkin ada yang nak tahu nak beli star ke apa kan? Untuk segmen-segmen yang akan datang, macam mana cara nak beli star ni? Dia tak payah beli kot. Kena beli kan tak payah beli. Tak payah beli nanti kita bincang kejap lagi. Boleh Okey, boleh. Okey, baik. Aiman Adnan, thank you doktor. Dan satu lagi untuk triple combo correction, WXYXZ. Ada tak kemungkinan dia akan sambung lagi wave correction atau dia akan tamat? Okey. Dapat cikgu? Untuk triple combo correction WXYXZ, okey, kemungkinan dia akan sambung tu ada. Masih ada, Aiman Adnan. Okey, persoalan dia adalah betul ke kiraan kita WXYXZ tu? Macam tu. Kan? So, kadang-kadang, okey, saya sebagai contoh macam GN ni kan, GN ni sebelum ni saya boleh buat analisis WXYXZ. Okey, tapi bila saya nampak dia certain cycle tu dah abnormal, okey, saya boleh labelkan dia sebagai WXY. Okey, kalau nak tengok sebagai contoh, saya tunjukkan contoh macam mana. Sekejap. Okey, contoh sini letak tepi. Baik. So ini saya boleh labelkan W X Y Z. Okey, nampak. First saya buat label macam ni lah, W X Y X Z. Boleh. Sekarang ni pun masih valid juga, W X Y X Z. Okey, masih valid kiraan ni, di mana ini adalah kiraan correction. So sebelum ni kalau nampak, ini adalah kiraan 1, 2, 3, 4, 5 ni. Ini impulse, ini bentuk correction. So sekiranya price naik ke atas macam ni, seperti yang saya assume macam ni. Okay, so kalau dia kalau dia naik ke atas, tak bermakna, soalan dia tadi adalah kemungkinan dia akan sambung lagi wave correction. Okay, so kemungkinan dia naik ke atas tu ada, masih ada. Sebab WXYXZ ni tak semestinya kiraan correction ni berbentuk WXYXZ. Dia boleh bentuk macam ni saja. Okey, dia boleh bentuk macam ni, dia boleh bentuk macam ni, WXY. So kena faham, correction ni adalah satu bentuk di mana
pergerakan sideway, pergerakan turun naik di mana ada ABC ada banyak ABC di dalam satu kiraan WXY. So ada banyak. So tak ada masalah kalau dia nak buat ataupun kita nak tukar daripada kiraan kita WXY SZ kepada WXY. Boleh, tak ada masalah. Okey. Cun. Dan terima kasih kepada yang telah menyumbangkan star anda. Dia kena beli. Ramai yang bagi komen kat sini. Dia kena beli. Cikgu, nanti cikgu beli banyak-banyak cikgu, okey? Kena beli Beli. So mana-mana yang kawan-kawan nak menyumbangkan star tu bolehlah beli. Saya pun tak pandai. Nanti bolehlah ajar saya macam mana nak beli. Baik, Cun. Okey, kita dah habis persoalan. Ada Faris Helmi, dia kata minta cikgu tengokkan gol sikit lah. Apa jadi dekat gol? Gol. Oh, gol. Okey, favorite dah ni. Gol. Teng gol. Okey. Gol ni Pak Su. Kotak ni dah lama kita target Pak Su. Kena akhirnya. Betul lah. Kan? Ini kena, kalau Pak Su ingat, Isnin lepas saya ada nyatakan akan ada 2 key level yang kita perlu monitor. Okey, 2 key level. Satu dekat sini, satu dekat sini. And then memang jelas key level yang pertama ni pun dia tak boleh tembus. Kan? Key level pertama dia tak boleh tembus. So bermaksud kalau kita nampak memang dia tak boleh pergi kat sini lah. So dia dah sampai kita punya target dekat sini. Okey, adakah bermaksud bila dah sampai target ni dia nak naik? Okey, adakah bermaksud bila dah sampai target ni dia nak naik? Okey. Kalau tanya saya 50-50. Okey, dengan berdasarkan keadaan sekarang ni 50-50. Bila saya buat kiraan lebih detail lagi, saya jangka kan mungkin dia boleh pergi ke bawah sikit lagi. Kat sini. Dekat kawasan sini lah. Kat kawasan sini. WXY. Ini saya simple kan WXY. Okay. Kalau saya zoom kan di time frame yang yang tak berkecamuk tadi tu kan. Betul lah. Tadi wallahi. Ini adalah, nampak? Sekejap. Ini adalah WX. Kalau ini adalah WXY dia, saya suka dia panjang sikit. Saya bias Y dia panjang sikit. Okey, saya bias Y dia panjang sikit. So, tapi kena faham, apa yang saya listkan sini, ini berbentuk kiraan WXY. Okey, saya letak tepi dulu. Baik. Ada individu ataupun ada mata lain yang label kan. Alamak, silap. WXY SZ. WXY Z. Okay. So kalau bentuk WXY SZ pun boleh. Tapi saya bila kita zoom balik bila kita zoom balik, ini jangkaan di time frame yang besar, 4 hours ataupun daily. So kita nak tengok dekat Z ni ataupun Y yang saya labelkan tadi ni dah siap atau belum. Kita kena zoom dekat time frame yang besar, kecil. So kita pergi ke 4 hours ataupun hour 1. Okay, kita pergi kat sini. So yang naik ni, kalau tanya saya, sekejap, saya kecilkan lagi Kalau tanya kat saya, ini wave 4. Okay, ini wave 4. Kalau you tengok, dia tak lepas simple resistance kat sini. Dia tak lepas. Okay,
dia bounce balik. So menunjukkan momentum masih ada ke bawah lagi, dan ini possibility ini adalah bentuk wave 4 di mana dalam ni ada, kita boleh nampak setup 1 2 ni. Ini 3 4, ada satu lagi. Mungkin sini 3 4, ini adalah 3 4. So ada satu lagi, at least satu wave lagi ke bawah. Pasu. Satu. At least satu lagi wave ke bawah. Kalau dengan keadaan sekarang 17.38, saya tak memang saya jangka kan gol lepas ni dia pergi melepasi high sebelum ni 20.74, 20.75 yang dia buat beberapa bulan yang lepas. Okey, saya pun tak sabar nak buy. Tapi bila keadaan structure sekarang ni, saya hold dululah saya punya niat. Ya. Kan di mana kalau dia break bawah ni lagi, possibility barulah saya akan try cuba masuk entry yang boleh kita swing. Sebenarnya jarak pun tak jauh, 200 pip kan, tapi bila kita sebut gol ni 200 pip ni sekejap saja. Sekejap. Sangat sekejap. Okey, baik. Gol tadi siapa yang minta, rasanya dah terjawab. Faris Helmi. Baik, dan sementara tak ada apa-apa lagi ni, jangan lupa sumbangkan bintang anda untuk segmen yang baik ini. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang dah pun menyumbang dan share segmen yang kita adakan hari ini. Okey cikgu, kita ada lebih kurang dalam berapa belas minit lah. So saya nak minta cikgu pair yang dah cikgu buat kiraan, kita kongsikan. Kita dah lama selalunya kita minta daripada penonton kita. Kali ni saya nak daripada pilihan cikgu sendiri. Banyak yang bertanda merah tu. Okey. Macam menarik. Pilihan saya pilihan saya contoh macam GA ni. Okey. Saya nampak ini yang GA akan cuba buat nanti. So maksudnya kita tak nak dia terus one way straight ke bawah ni. Contoh ini sepatutnya dia akan buat macam ni. Saya tak nak dia terus turun macam ni. Kalau dia buat macam ni, okey, saya boleh consider sebagai ABC lah. So saya nak dia buat macam ni. So bila dia buat macam ni, so ini menunjukkan petanda yang GA ni ada sedikit lagi correction naik ke atas. C kat sini. Okey. Sebelum dia resume turun ke bawah. Apa yang kita nampak sekarang, ini adalah simple correction. Macam sekarang ni, ini ABC, ini simple. Okey. Dalam ni berbentuk simple correction. So dalam wave-wave raya ni pun kita nampak semua bentuk simple correction. Dalam ni pun kalau you tengok, saya buangkan tanda ni. Alamak, silap. Saya buangkan kotak ni. Okey, ini pun berbentuk simple correction. Ini dalam wave 4 ni pun ini berbentuk ABC. So, okey. So yang sekarang ni kebanyakannya semua dah simple. Okey. So yang ni pun mula-mula kita assume dia membuat simple correction. Okey, dekat sini. Tapi bila dia dah break sebelum ni, ini boleh dikatakan kita boleh assume sebagai wave A ni. Ini A, ini B. That's why saya nak dia buat macam ni. Saya nak dia buat macam ni, di mana itu menunjukkan saya punya analisis tu menepati ataupun menghampiri apa yang market nak buat. Kalau dapat tu cikgu. So bila dia buat macam ni, saya bias dia naik semula. Okey, saya bias dia naik semula. Okey, ini kalau dia naik semula, Pak Su, ini entry ni memang cantik untuk dia resume turun. Ini, nampak ni. Resume turun. Alamak. So selalunya saya akan update saya punya analisis saya masa ke semasa, terutama dalam saya punya webinar. So jangan risau, saya akan update
Sebab bila kita sebut tentang yellow wave ni, kita kena update berdasarkan apa yang market buat setiap minggu, setiap hari. Okay, so ini untuk GA. Untuk GJ saya dah beritahu tadi, bias saya memang dia turun. Okay, memang Bias turun. Ini adalah worst case scenario dia naik, di mana kalau dia naik, kita jangan gelabah untuk cut loss tanpa sebab. Okay, Relax sebab dulu. stop loss dia kat atas ni. Okay. Ini stop loss dia kat atas kat merah ni. Okay, ini penanda, bukan stop loss. Ini penanda, ini tempat entry berdasarkan elliott wave dengan support resistance punya konsep. Okay, so saya delete dia ni. So ini masih remain intact, ABC ni. Okay, A, B, C turun ke bawah. So sama-sama lah. Siapa yang ada trade GJ sell ni, sama-sama kita doakan dia turun lah. Saya pun tengah sell ni. Oh, tengah sell Saya tengah sell. Cikgu sell dekat 149 tu lah. Betul? Saya tengah sell nak saya review sikit Saya bagi tunjuk sikit je boleh? Boleh. Okay, nampak tu? Jarang-jarang. Alamak. Saya tengah sell tu. Okay. Doakanlah Amin. dia terus InsyaAllah. Bukan cikgu je, penonton-penonton pun saya doakan semoga sama macam cikgu dia punya perolehan rezeki dia. Semoga kita semua diberikan rezeki untuk minggu ni lah. InsyaAllah. Amin. Di pair GJ. Okay, so kita pergi ke pair EU. Okay, di pair EU saya dah sebut tadi, bila kita nampak dollar index ni dah break significant high sebelum ni, okay, dekat sini, so possibility dia akan buat A, dia turun balik B and then dia naik balik C ke atas. So sama juga dengan EU ni. Ini masa tempoh kita tengok kat sini Okay, kalau apa yang dia buat macam tu, so ini saya boleh padamkan 1, 2, 3, 4, 5 tu. Dia boleh menjadi A, B, C turun ke bawah Pak Su. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 yang kuning tu sekarang. Ini skala besar dia. Skala besar dia Pak Su. Memang sekejap, ada lagi tak saya punya analisis yang lain? Tak nampak. Okay, kalau ikut skala besarnya, memang kalau perasan kat sini saya ada tanda kan, ini adalah 3 kan, ini adalah 4 dan satu lagi kat atas tu adalah 5. Ini adalah 5. Sebab kalau tengok dari sini, dia dah cukup 5 wave up, di mana di wave 5 ni dia membentuk ending diagonal. So dia membentuk ending diagonal, so ini penurunan ni possibility dia akan buat berbentuk A, B, C turun ke bawah. Okay, tapi dalam market ni tiada yang pasti. So kita kena beware. Sekiranya kalau dia tak buat macam ni, ini contoh, ini analisis pertama, kalau dia tak buat macam ni, okay, kalau dia tak buat macam ni, dia nak buat apa? Kan? Kalau ini ABC dah habis, dia nak buat apa kat sini? Okay, so yang naik ni ataupun yang turun ni, ini boleh jadi A, B, C Pak Su. Okay, A, B, C bermaksud ini adalah wave 1 ni. Wave 1 ini ABC, kemudian dia resume balik naik macam yang saya labelkan tadi. Okay, so A, B, C. So dia bias naik. So that's why kita kena tahu kalau kita nak buy entry, ini stop loss dia. Mesti ada kat sini. Penting tu stop loss tu. Kalau dia break ataupun dia kena garisan merah ni, so bermaksud ini dia akan resume macam yang saya tandakan tadi. Ini adalah A, ini B, ini akan C.
Okey, sebab kalau ini permulaan wave 1 untuk ke atas, dia penurunan ni mesti tak boleh melebihi permulaan wave 1. Tapi kalau dia dah sentuh, kalau dia dah sentuh tadi, dia dah sentuh akan datang ni, mungkin minggu ni dia akan sentuh. So yang naik ni, ini bukan wave 1. Ini nampak ni, 3 wave ni. Kenapa bukan wave 1? Sebab selalunya bila 3 wave ni, ini membentuk correction. Okey. Faham tak? Okay. Ini berbentuk correction ABC. Okay, so ini adalah bila nampak 3 wave dia, kita kena label kan ABC. A, B, C. C. Okay. So kalau ABC dia nak turun, just kita perlukan confirmation ni je untuk mengukuhkan lagi yang ini adalah correction ABC turun ke bawah, Pak Su. Jadi dia punya ni memang dia nak kena sell lah ni. So ini bias dia. Kalau nak sell, okay, dengan USD kuat tadi kan, jangan sell sekarang. Kalau bagi sesiapa yang nak sell, dia mesti akan buat macam ni guys, naik macam ni. Yang naik tu kita cari set entry supaya kita boleh ride turun bawah dengan stop loss kita cukup nipis dekat sini je. So jangan sell dekat sini. Jangan sell tengah-tengah. Cari sell di mana ada level-level support resistance yang significant yang you all rasa boleh hold. So dekat bila dia EU ni naik, okay, pasti di XY ni dia akan turun. Kan ini jangka kan dia turun kan sebelum dia naik balik. Sebelum dia kuat balik. So kalau dia turun, EU akan naik. So cari poin-poin yang menarik untuk kita dapatkan stop loss yang minimize. Tu yang penting tu kan. Itu yang penting. Sebab EU nak turun ke doktor? Okey. Dah cikgu tadi dah jelaskan. Mahadirin sell GJ profit boleh beli star. Alhamdulillah, saya doakan semoga profit. Okey, mana yang dah ada star tu sumbang-sumbangkanlah untuk segmen. Setiap segmen, bukan segmen ni je, ya. Kemudian kita ada satu soalan di sini daripada Sarizal Muhammad Sarif. Boleh cikgu kita ada lebih kurang teori nanti nak gabungkan teori dengan gun teori, boleh? Adakah ia memberi impak yang berbeza dalam trade? Syarizal Muhammad Syarif. Last sikit cikgu, 2 minit. Apa? Soalannya okey. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita kena faham, jangan nanti kita punya analisis berserabut, itu je. Sebab bila kita faham konsep Elliott wave, contoh yang paling simple yang saya boleh cakap kan, Elliott wave dengan support resistance kan. Resistance ataupun support mengatakan kita buy kat situ. Elliott wave cakap belum lagi tiba masanya. So that's why dari konteks entry position tu, kita kena tahu bila masa kita nak masuk entry berdasarkan gabungan kedua-dua input ataupun kedua-dua method yang kita nampak. Baik. Kan? Okey. Syarizal Muhammad Syarif. Okey, minggu depan kita datang lagi ramai-ramai, kita tonton, kita tajamkan lagi ilmu Elliott wave kita bersama dengan Cikgu Nonem, doktor kita ataupun Cikgu Nazrul Ishak. Baik tuan-tuan dan puan-puan, di sini di kesempatan ini saya bagi Pak CTC ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang telah pun memberikan ruangan masa anda untuk sama-sama kita berkongsi ilmu yang sangat baik Elliott wave bersama dengan segmen Tanya Dr. Forex, dan kepada penyumbang-penyumbang, kepada donator bintang, thank you, terima kasih kepada anda semua. Tak lupa juga yang like, yang share. Atas sokongan anda, insya-Allah kami akan terus berikan yang terbaik untuk anda. Dan esok terima kasih cikgu terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu, halalkan ilmu malam ni. Okay guys, jumpa lagi next segmen. Esok kita ada bicara teknikal bersama dengan Cikgu Atul Nasim. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Jaga SOP. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye.